Ni dah ke? Dah mula ke? Macam belum juga tu. Yang berjalan. Dengar. Kita tak tahu lah. Dah. Okey. Kalau dah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pada hari Jumaat. Kita menyambung kembali pengajian tafsir Al-Quranul Karim kita menerusi surah Taha. Masih lagi kita dalam membicarakan tentang kisah Nabi Musa AS dan Bani Israel. Jadi sebelum kita masuk ayat yang seterusnya pada hari ini, iaitu ayat yang ke-86, kita cuba kita ingat balik apa yang kita telah pelajari pada kuliah yang lepas. Jadi pada kuliah yang lepas kita telah ceritakan bahawasanya Nabi Musa AS nak bawa Bani Israel untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala telah janjikan pada mereka, ya, akan berikan pada mereka dua perkara. Pertama ialah Taurat, dan yang kedua ialah bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada dalam pertengahan jalan, ya, mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Samiri. Ya, yang mana Samiri ini telah menyesatkan Bani Israel. Apa Samiri buat? Samiri telah membuat patung lembu jantan, dan ditakdirkan oleh Allah patung itu boleh bersuara. Jadi Samiri mengatakan kepada Bani Israel, inilah dia Tuhan Nabi Musa, yang Nabi Musa pergi cari tapi dia tak jumpa. Kita jumpa. Nabi Musa AS telah mendahului mereka. Nabi Musa AS sudah sampai di Bukit Tur Sina. Allah Ta'ala tanya pada Nabi Musa AS, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan kamu cepat mendahului kaum kamu? Maknanya, kenapa kamu tinggalkan kaum kamu? Mana kaum kamu? Kamu datang seorang saja. Apa yang menyebabkan kamu datang seorang saja? Maka Allah Ta'ala Nabi Musa AS jawab kepada Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-84. Sebelum ni kita telah bicarakan, Nabi Musa AS beri dua jawapan. Pertama, kata Nabi Musa AS, "Wahai Allah, mereka tidaklah ketinggalan jauh daripadaku." Maknanya mereka ada dan akan menyusul. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Kata Nabi Musa AS, aku datang segera adalah kerana aku nak supaya kamu redha kepada aku. Maknanya Nabi Musa AS bersegera sehingga tertinggal Bani Israel, bukanlah kerana sengaja meninggalkan Bani Israel, tetapi kerana Nabi Musa AS rindu untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina. Lalu Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa AS, ya, setelah kamu tinggalkan kaum kamu, maka kami, kata Allah Ta'ala, kami. Jadi ujian tu datang dari Allah sendiri. Samiri tu ialah, itu adalah asbab perantaraan, tapi hakikatnya ujian tu datang dari Allah Ta'ala sendiri. Ya, jadi Allah Ta'ala beritahu, kami telah menguji kaum kamu, iaitu Bani Israel, ya, dan Samiri telah menyesatkan mereka.
Jadi hari ini kita masuk ayat yang ke-86, sambungan daripada cerita yang tadilah. Tadi hanya kita flashback sahaja kisah yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi seperti biasa saya akan baca dulu ayat 86, 87, 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faraja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Sadaqallahul azim. Jadi sambungan kisah tadi, faraja'a Musa ila qaumihi. Lalu Nabi Musa AS pun balik semula, rujuk kembali semula ila qaumihi, kepada kaumnya. Jadi dalam ayat ini tak diceritakan berapakah tempoh masa Nabi Musa AS berada di Bukit Tursina sebelum balik. Dalam cerita ni, dalam ayat ni hanya cerita lepas Allah Ta'ala bagi tahu kami telah menguji Bani Israel. Ayat ni bagi tahu faraja'a Musa, Nabi Musa AS balik. Tetapi sebenarnya bukan balik terus, ada tempoh. Ya, ada tempoh. Sebenarnya sebagaimana kita sebutkan sebelum ni, Quran bukanlah nak cerita semua perincian kisah. Kalau tidak jadi tebal lah. Quran ni jadi tebal, jadi macam buku sejarah. Jadi Quran hanya cerita yang penting-penting saja. Selebihnya kita tengok dalam kitab tafsir. Ya, dalam kitab tafsir sebut, Imam Al-Alusi mengatakan bahawa ya, Nabi Musa AS balik semula kepada kaumnya itu setelah 40 hari. Setelah 40 hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Imam Al-Alusi lagi, 40 hari itu bila? 40 hari itu kalau dilihat pada kalender Arab atau kalender Islam, ya, 40 hari itu ialah sebulan penuh Zulqaidah dan 10 hari awal Zulhijjah. Itulah 40 hari. Ya, sebulan penuh Zulqaidah tambah lagi dengan 10 hari Zulhijjah. Sebab itu pada waktu tersebut kita hatta walaupun bukannya kita ni pengikut Nabi Musa, walaupun kita mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap 40 hari itu kita disunatkan untuk banyakkan ibadat. Kerana itu adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Bulan haram tu ada 4, di antaranya Zulqaidah dan Zulhijjah. Dan Zulqaidah itu sepanjang bulan tu sebenarnya disunatkan kita banyakkan ibadat. Kerana itu ialah bertepatan dengan masa di mana Nabi Musa AS beribadat kepada Allah di Bukit Tursina. Begitu juga dengan 10 hari yang pertama. Sebab itu ada setengah orang kata, oh, raya haji ni tak best lah. Kan? Sebab dia, yalah, kalau raya puasa ni kita dah penat, letih apa semua puasa. Jadi bila hari raya tu datang, kita rasa seronok lah. Kan? Kita rasa macam satu nikmat lah. Selama ni kita lapar dan sebagainya. Sebenarnya hari raya haji pun kalau kita ikut betul-betul, masuk satu Zulqaidah, orang semua buat persiapan pergi haji. Yang kita tak pergi haji ni, kita buat persiapan untuk ibadat dan juga korban. Sebenarnya akan rasa juga kemeriahannya itu. Memang ada setengah orang dia puasa. Cuma di Malaysia ni biasanya orang puasa daripada satu Zulhijjah. Kalau kita puasa sampailah sehari sebelum masuk hari raya tu, memang kita akan rasa hari raya tu memang hari raya sungguh. Tapi sebab kita tak buat, jadi kita tak rasalah kemeriahan hari raya haji tu. Kita tak rasa nikmat sebagaimana kita rasa seronok dan nikmat ketika hari raya Idul Fitri. Ya, jadi itu 40 hari. Setelah 40 hari itulah faraja'a Musa.
Nabi Musa AS balik kepada kaumnya. Ya. Demikian yang disebut oleh Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Jadi Nabi Musa AS balik itu dalam keadaan bagaimana? Ghadbana asifa. Ghadban semua kita tahulah. Ghadban maknanya marah. Nabi Musa AS balik dalam keadaan marah. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila kita mendengar satu kemungkaran, apatah lagi berkaitan dengan perkara syirik, ada orang menyembah patung lembu pula lagi. Jadi sepatutnya dalam hati kita kena ada rasa marah. Marah tu bukannya marah pada orang, tapi marah pada perbuatan tersebut. Tidak sempurna iman seseorang kalau dalam hati dia tidak ada perasaan marah dan benci terhadap maksiat, apatah lagi syirik. Kalau dia rasa biasa, wal'iyadzubillah. Jadi kalau tengok masyarakat sekarang ni, sudah ada orang yang terkena jarum-jarum liberal, liberalisme dan pluralisme, yang mana mereka rasakan biasa saja. Orang nak keluar agama Islam ke, nak murtad ke, dia rasa biasa, normal. Tak boleh macam tu. Kena ada rasa ghadban, marah. Marah tu bukan marah pada orang. Orang kita tak marah. Kita marah pada perbuatan tu, maksiat tu. Ghadbana asifa. Asifa ni dalam nak menafsirkan asifa ada beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa asifa itu maksudnya ialah marah yang terlalu marah. Marah yang lebih, marah kuat, marah yang kuat, marah yang lebih lah. Kan? Jadi tadi ghadban dah marah, lepas tu asifa lagi, marah lagi. Ini pendapat Ibn Katsir. Tapi ada juga mengatakan bahawa asifah itu maksudnya ialah sedih. Sedih kerana memikirkan keadaan umat, maka bersedih. Macam Nabi kita lah, Nabi kita SAW bersedih apabila melihat keadaan umat pada masa zaman Nabi SAW. Banyak peristiwa di mana Nabi SAW sedih kerana memikirkan keadaan umat. Jadi ada yang kata marah, asifah itu marah, dan ada yang kata sedih. Yang kata sedih ni ialah pendapat Imam Baghawi, Imam Qatadah dan juga As-Suddi. Itu tafsiran bagi asifah. Kemudian sampailah Nabi Musa AS ke tempat di mana Bani Israel terhenti perjalanannya, yang sepatutnya Bani Israel ikut Nabi Musa AS ke Tursina, tapi mereka berhenti di pertengahan jalan. Jadi Nabi Musa AS patah balik dan sampailah ke tempat di mana mereka berhenti. Qala ya qaumi, kata Nabi Musa AS bila dah jumpa kaum yang tadi. Qala ya qaumi, kata Nabi Musa AS, wahai kaumku, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Tuhan kamu telah berjanji dengan kamu dengan suatu janji yang baik? Bukankah Tuhan kamu telah berjanji pada kamu dengan janji yang baik? Maksudnya kenapa kamu tak ikut pergi munajat? Bukankah Allah Ta'ala telah berjanji nak berikan pada kita suatu benda yang baik? Jadi apa dia janji yang baik? Wa'dan hasana di sini. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, di sini maksud wa'dan hasana, janji yang baik yang dijanjikan oleh Allah pada Bani Israel ialah dua. Pertama ialah nak beri Taurat. Nak bagi kitab Taurat pada mereka. Dan yang kedua ialah nak memberikan pertolongan kepada mereka dengan menghancurkan musuh-musuh mereka. Fir'aun memang dah binasa dah. Tetapi mereka ni kan ada misi satu lagi, iaitu untuk membebaskan kota Baitul Maqdis. Itu di sana ada lagi musuh. Yang Fir'aun dah habis dah. Cerita ni selepas daripada mereka selamat daripada Fir'aun tenggelam. Lalu Allah Ta'ala layan Bani Israel ketika mereka dah selamat daripada Fir'aun. Allah Ta'ala layan mereka dengan layanan yang istimewa, di mana mereka tak perlu bekerja. Mereka diberikan rezeki pada setiap hari, iaitu manna wassalwa. Kita dah cerita dah sebelum ni. Jadi wa'dan hasanah di sini ialah Allah Ta'ala turunkan Taurat dan juga memberikan pertolongan ke atas musuh-musuh mereka. Jadi Nabi Musa AS kata, bukankah Allah Ta'ala dah janji pada kamu janji yang baik, dah offer kepada kamu suatu tawaran yang baik, tapi dengan syarat kamu kena taat pada aku, ikut aku. Tapi kenapa kamu tak buat? Qala ya tadi dah, afatala alaikumul ahd. Adakah panjang ataupun lama tempoh
peninggalanku ke atas kamu? Maksudnya bahasa mudah kita, lama sangat ke aku tinggalkan kamu sampai kamu boleh menyembah patung? Tu bahasa kita lah. Afatala alaikumul ahd. Lama sangat ke tempoh? Ahdu tu maksudnya tempoh lah. Lama sangat ke tempoh aku tinggalkan kamu sehingga kamu boleh jadi sesat macam ni? Am aradtum, ataupun kamu nak ayyahilla alaikum ghadab, nak ditimpa ke atas kamu kemurkaan mir rabbikum, daripada Tuhan kamu, fa akhlaftum mau'idi, lalu kamu mengingkari atau menyalahi menyalahi mau'idi, janji aku, janji janji denganku. Jadi Nabi Musa AS tanya mereka, jadi apa sebenarnya janjiku tu yang dikatakan mau'idi tu? Janji Bani Israel kepada Nabi Musa itu apa dia? Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, maksud mereka memungkiri janji itu, fa akhlaftum mau'idi, kamu telah memungkiri janjimu denganku itu. Maksudnya ialah, pertama, mereka menyembah patung lembu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mereka taraktumus sair, dan mereka tak ikut Nabi Musa AS untuk pergi munajat kepada Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Itu mereka mungkin janji dari sudut itu. Pertama, Nabi Musa AS dah tanamkan pada mereka, dah pesan pada mereka supaya bertauhid, jangan syirik, tapi mereka syirik. Yang kedua, Nabi Musa AS kata, kita pergi ke Bukit Tursina, kita ada janji, temu janji dengan Allah Ta'ala, munajat di sana, tapi mereka tak ikut. Mereka jalan separuh jalan saja. Dua benda, mereka fa'akhlaftum, mereka mungkir. Lalu seperti mana tabiat, biasalah orang jahat ni biasa dia akan bagi alasan macam-macam kan. Jadi apa alasan yang diberikan oleh Bani Israel? Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Kata mereka, ma akhlafna mau'idak, kami tidaklah memungkiri janji kamu, bimalkina, dengan kuasa kami dan pilihan kami sendiri. Maknanya bukan kami sengaja. Dia kata macam itulah. Bukan kami sengaja memungkiri janji. Kalau dalam ayat Quran kata, kami tidaklah memungkiri janji dengan kuasa kami. Kami bukan yang memungkiri janji dengan kuasa kami dan juga ikhtiar kami sendiri. Kan? Macam orang sekarang lah kan, orang yang buat maksiat dan sebagainya. Kenapa kamu ni sanggup menjadi pelacur ni? Bukan saya, ni semua ketentuan ilahi. Bukan saya punya kuasa. Pandai pula dia berhujah dengan qada qadar lah apa semua. Ni qada qadar Allah Ta'ala. Jadi Bani Israel kata, kami bukanlah memungkiri janji dengan kuasa kami atau dengan ikhtiar kami. Jadi bimalkina itu, dia ada 3 bacaan dari segi qiraat. Kalau qiraat kita baca bimalkina. Tapi kalau qiraat Hamzah dan juga Al-Kisai, mereka baca bimilkina. Bimilkina. Kalau bimilkina lagi jelas maksudnya, sebab milik maksudnya ialah kekuatan. Kami bukannya kami tak memiliki diri kami. Ketika kami buat maksiat tu, kami tak memiliki diri kami. Maksudnya kami tak kuasa nak mengubah diri kami. Dan ada juga qiraat yang baca bimulkina, mulk. Jadi mulk ni kuat lagi jelas menunjukkan mulk kuasa. Mulk kan kerajaan. Tapi qiraat kita baca malkina. Sebenarnya tiga-tiga tu lebih kurang maksudnya samalah, iaitu kuasa dan ikhtiar. Jadi Bani Israel kata, kami mengingkari, memungkiri janji yang telah kami janji pada kamu wahai Musa, bukanlah kerana kuasa kami ataupun ikhtiar kami sendiri, walakinna, akan tetapi humilna, kami telah ditimpakan bebanan. Kami telah dibebankan, humilna auzaran, benda-benda berat, min zinatil qaum, daripada perhiasan kaum. Perhiasan kaum maksudnya, kata para ulama tafsir, perhiasan kaum Kipti. Jadi Bani Israel kata begini, ni ayat ni susah sikit, saya pernah ajar ni surah ni. Memang pengalaman saya nak bagi faham ni susah sikit yang bahagian ni.
Sebab dia ada beberapa versi tafsiran. Lagi pula kalau terjemahan yang ada pada tuan-tuan puan-puan lain daripada apa yang saya ada, lagi lain. Jadi kata Bani Israel, kami bukanlah sengaja memungkiri janji. Kami bukannya memungkiri janji dengan ikhtiar kami sendiri, pilihan kami sendiri. Tetapi apa yang berlaku ialah kami telah dibebankan dengan benda-benda yang auzar. Auzar ni ada yang menafsirkan sebagai benda-benda berat dan ada yang menafsirkan sebagai dosa. Benda-benda berat min zinatil qaum, daripada perhiasan kaum Kipti. Disebabkan kami ni kena uruskan perhiasan kaum Kipti, disebabkan itulah kami lambat. Itu maksud dia. Disebabkan kami dibebankan untuk menguruskan perhiasan, barang-barang kemas kaum Kipti, kami jadi lambat. Itu alasan yang bagi. Jadi apa sebenarnya ceritanya? Macam mana mereka ni dikatakan mereka dibebankan dengan perhiasan kaum Kipti? Dia ada beberapa riwayat yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Ada riwayat atau ada pendapat yang mengatakan bahawa Bani Israel mereka ni telah ini yang seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi. Ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahawa begini, Bani Israel ni dia orang miskin, kan mereka ni kebanyakan hamba, dikerah menjadi hamba oleh Firaun. Firaun ini dia Kipti. Jadi di Mesir tu ada dua. Satu geng Bani Israel, satu lagi geng Kipti. Kipti ni mereka memang pengikut Firaun. Biasanya mereka ni jadi pegawai lah, jadi polis, jadi tentera, jadi pegawai. Mereka tak jadi hamba biasanya. Yang Bani Israel ni memang dikerah menjadi hamba sebab mereka bukan penduduk asal Mesir. Mereka berhijrah. Jadi Firaun dia memperlakukan Bani Israel begitu. Jadi Bani Israel ni oleh kerana tak ada duit, mereka ni pinjam barang kemas. Pinjam barang kemas dari orang Kipti. Tu cerita dia. Apabila mereka lari daripada Firaun, lari tu dalam keadaan memakai barang kemas. Ada subang, ada gelang rantai. Sebab tu jangan pinjam barang kemas orang. Leceh nak pulang kan. Jadi dalam perjalanan itu mereka teringat yang ni barang kemas yang kita pakai ni, kita nak pergi munajat ni, macam contoh kita lah kan, nak pergi haji ni tapi gelang orang kan tak elok kan kita pergi haji dalam keadaan ada hak orang lain tertanggung atas diri kita nak lepaskan kan. Itu satu tafsiran mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan humilna, kami dibebankan dengan barang kemas orang Kipti, maksudnya ialah kami dulu pernah pinjam barang kemas Bani Israel. Jadi kami nak munajat kepada Allah Ta'ala, takkan kami nak bawa ni. Jadi kami sibuk meleburkan barang tu. Mereka kena leburkan. Mereka kena nak pulangkan pun Kipti semua dah mati dah dalam laut kan, sebelum tu dah tenggelam semua. Bani Israel Firaun dan juga tentera-tentera Kipti tu nak pulangkan macam mana? Kan? Jadi mereka perlu untuk lupuskan. Kerana itu alasan dia lah. Alasan dia kata kami sibuk buat benda tu lah, sebab itu kami lambat. Jadi yang dimaksudkan dengan barang kemas, ada satu tafsiran mengatakan begitu. Maksudnya ialah mereka dahulunya pernah pinjam barang kemas orang Kipti, ya. Dan ada juga Imam Al-Alusi kata, ada yang mengatakan bahawa mereka pinjam tu kerana masa tu ada kenduri kahwin. Ada juga orang macam tu nak pergi kenduri kahwin pinjam ada pinjam gelang orang, pinjam kalau setakat pinjam tudung, pinjam kasut tu okey lagi. Ni sampai pinjam gelang, pinjam ada ke? Ya. Jadi mereka lupa nak pulangkan. Kalau tak mampu beli zulian je lah. Tak payah nak sampai kata nak tengok tunjuk ori tu sampai pinjam kan. Jadi mereka pinjam tu, kata Imam Al-Alusi, ada yang mengatakan ista'aruhu bismil urs. Mereka pinjam tu kerana walimatul urs. Sebab ada kahwin, ada orang kahwin. Pinjamlah nak melawar kan. Itu satu. Ada juga pendapat mengatakan lain. Ni versi lain, pendapat lain. Imam Al-Alusi pun sebut juga dalam tafsirnya begini. Dia kata
maksud kata-kata mereka, kami dibebankan dengan barang kemas Kipti, itu maksudnya ialah ketika mana Allah Ta'ala menenggelamkan orang Kipti, barang-barang kemas itu telah terdampar di pesisiran laut. Barang-barang kemas yang dipakai oleh orang Kipti, sama ada lelaki perempuan semua pakai, zaman dulu semua pakai emas, lelaki ke perempuan. Sebab tu tengok gambar Firaun kan, banyak barang kemas pada badannya, pada leher dia apa semua, mereka pakai emas. Jadi tentera-tentera Firaun tadi, yang memang mereka ni orang Kipti, bila mereka ni mati, ya, barang-barang kemas tu terdampar, mereka ambil barang kemas tu. Tapi Nabi Harun kata, kita tak boleh ambil harta rampasan perang. Memang betul, Nabi SAW pun pernah sebut, harta rampasan perang tu, wa uhillat liyal ghanaim walam tahillu min qabli, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi SAW kata, aku diberikan 5 keistimewaan. Salah satunya ialah dihalalkan barang rampasan perang, yang mana sebelumku tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan. Jadi mereka nak ambil. Siapa tak nak ambil emas? Saya pun nak ambil. Orangnya dah mati dan orangnya pun musuh Allah, Firaun. Bila benda tu dah ada di pesisiran pantai, takkan tak ambil? Ambil lah. Tapi Nabi Harun kata, kita tak boleh ambil. Kita punya syariat tak boleh ambil barang harta rampasan perang. Jadi apa nak buat? Nabi Harun kata, gali lubang, dan masukkan barang kemas tu di dalam lubang tersebut. Maknanya lupuskanlah. Jadi kalau mengikut tafsiran yang kedua ini, maksud ayat ini ialah, kami wahai Nabi Musa, kami bukan tak nak ikut kamu wahai Musa, tapi kami ini terpaksa menguruskan barang kemas Firaun, dan yang disuruh oleh Harun. Nabi Harun yang suruh kami buat macam ni. Nampak faham baik. Lalu apa yang berlaku? Humilna faqadhafnaha, lalu kami pun mencampakkannya. Mencampakkannya itu mencampakkan zinatul qaum, mencampakkan barang kemas tadi, maksudnya memasukkannya dalam lubang yang diperintahkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun perintahkan supaya gali lubang, masukkan dalam tu. Fakadzalika alqas Samiri, maka demikian juga Samiri pun melemparkan juga. Samiri juga turut sama-sama melemparkan. Di sini kata ulama tafsir, maksud Samiri melemparkan ialah Samiri melemparkan satu satu gumpal, satu genggam tanah yang diambil daripada tapak kaki kuda yang dinaiki oleh Jibril alaihissalam. Nanti ada ayat seterusnya, Nabi Musa AS tanya pada Samiri, apa kamu buat Samiri sampai mereka ni jadi sesat? Samiri kata, aku nampak apa yang mereka tak nampak. Apa yang kamu nampak? Samiri kata, aku nampak ketika kamu wahai Musa pergi ke Bukit Tursina, aku nampak Jibril mengiringi kamu menaiki kuda. Bekas tapak kaki kuda itu, setiap kali kaki kuda itu pijak, bekas tapak kaki itu tumbuh daun rumput. Maknanya ada berkat. Setiap kali kuda yang dinaiki oleh Jibril tu pijak satu tempat tu tumbuh pokok, tumbuh rumput, menjadi subur. Jadi aku ambil tanah tu dan aku masukkan dalam himpunan barang-barang kemas tadi, barang emas tadi. Lalu aku bentukkan, jadilah dia lembu yang hidup. Lembu yang ada suara. Sebab tanah tu tanah hidup, tanah subur. Dia ada lagi tafsiran lain, tapi ambil yang ni dulu, yang mudah kita faham. Jadi ada yang kata fakadzalika alqas Samiri, maksudnya lah Samiri juga mencampakkan. Campakkan apa? Itulah satu genggam tanah yang diambil tadi. Sebenarnya ini adalah kata ulama, ini adalah ujian kepada Samiri dan juga pada Bani Israel, ya. Dan Samiri Allah Ta'ala jadikan dia nampak benda tu, sedangkan orang lain tak nampak. Ujian buat dia. Sebab itu dalam kita beribadat pada Allah Ta'ala, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan karamah, dengan kasyaf dan sebagainya. Jadi orang yang salik ini, dia sepatutnya tidak terpesona dengan karamah yang Allah Ta'ala bagi ataupun kasyaf dan sebagainya. Jangan dia syok pula, oh aku dah banyak zikir, aku ada kasyaf. Sebenarnya itu ujian, bukannya satu hadiah ke apa, tak. Ujian daripada Allah.
Jadi Samiri tiba-tiba nampak benda tu, orang lain tak nampak. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Sekejap. Okey. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Lalu Samiri pun mengeluarkan kepada mereka, kepada Bani Israel. Mengeluarkan tu maksudnya emas-emas yang sudah dimasukkan dalam lubang tadi dibakar dan ditempa. Welding lah kita kata. Dibakar sampai menyala-nyala sampai cair, lalu dibentukkan bagi mereka ijlan, lembu. Ijl tu lembu. Jasadan, jasad. Lahu khuwar, jasad yang baginya tu maknanya mempunyai lah. Satu jasad, satu jisim yang mempunyai khuwar, iaitu bunyi. Bunyi apa? Bunyi lembu. Dia kalau patung saja, memanglah Bani Israel tak sembah lah. Tapi masalahnya patung tu ada bunyi. Emas pula tu. Jadi di situ ada berkata unsur-unsur tarikan untuk syirik. Untuk syirik kepada Allah Ta'ala. Maka ulama tafsir membincangkan macam manalah patung tu yang ditempa, yang dibentukkan daripada emas-emas tadi, tiba-tiba boleh keluar suara. Ya. Maka ada dua pendapat ulama. Kedua-dua pendapat ini semuanya bersumberkan daripada riwayat Ibn Abbas. Ada beberapa riwayat daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan bagaimana patung emas tu boleh keluar suara. Macam mana boleh keluar suara? Ada 2-3 riwayat. Saya ambil dua lah riwayat daripada Ibn Abbas. Dua-dua daripada Ibn Abbas. Kalau ikut riwayat As-Suddi daripada Abu Malik daripada Ibn Abbas kata bahawa ya, Samiri itu dia minta pada Nabi Harun alaihissalam, wahai Nabi Harun, ya, mohonlah pada Allah supaya Allah berikan aku doa yang mustajab. Maka Nabi Harun pun doa, wahai Allah, jadikan doa Samiri mustajab. Maka Samiri dan Nabi Harun tak tahu apa tujuan Samiri, apa niat di hati dia tak tahu. Nabi Harun hanya minta pada Allah supaya Samiri dikurniakan doa mustajab. Bila dah dikurniakan doa mustajab, tiba-tiba Samiri berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia kata apa? As'alukallah an yakuna ijla. Wahai Allah, aku minta pada kau supaya kau jadikan daripada emas ni menjadi lembu. Maka jadi lembu sungguh. Jadi lembu. Lembu yang bersuara. Itu satu riwayat ya, menceritakan bahawa bunyi itu adalah disebabkan Nabi Harun doa supaya Samiri mendapat doa mustajab, dan doa mustajab itu digunakan oleh Samiri supaya patung tadi menjadi lembu betul. Maknanya lembu yang bersuara. Itu satu. Manakala riwayat yang lain daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, bahawa kata Sayyidina Ibn Abbas, sebenarnya bukanlah lembu itu hidup, dia tetap patung. Cumanya Samiri itu telah membentukkan patung lembu tu ada lubang di dalamnya, ada rongga. Jadi ditakdirkan oleh Allah, bila angin tiup patung yang berlubang tadi, dan dia masuk satu lubang dan keluar ikut lubang yang lain, maka keluar bunyi seperti bunyi lembu. Maka Bani Israel terfitnah, maknanya terpedaya dan menganggap seolah-olah patung itu macam satu keajaiban lah. Padahal dia bunyi angin dia sebenarnya, tapi bunyi macam bunyi lembu. Nampak? Kalau tadi dia kata hidup betul, lembu tu hidup. Tapi yang riwayat kedua mengatakan tak, lembu tu tak hidup. Lembu tu memang patung, emas. Cumanya Samiri tu telah buat patung tu begitu rapi sehingga ada lubang di dalamnya itu, sehingga bila angin tiup maka dia akan keluar bunyi. Angin tiup dan keluar daripada lembu tu, patung lembu tu mengeluarkan bunyi seperti bunyi lembu. Bunyi lembu semua sedia maklum lah kan. Kalau tak tahu juga, nantilah raya korban nanti tengok macam mana bunyi lembu tu. Dengar sendirilah macam mana. Jadi ada dua tafsiran. Apa jua tafsiran pun, yang penting kita tahulah bahawa apa ni itu adalah patung dan dia keluar bunyi sehingga menyebabkan Bani Israel terpedaya, terfitnah ya. Lalu mereka menyembah patung tersebut. Faqalu, lalu mereka mengatakan, maknanya Bani Israel bila dengar sahaja patung lembu tu berbunyi, bersuara seperti mana seperti mana lembu betul, faqalu, lalu mereka mengatakan, hadza ilahukum, inilah dia Tuhan kamu, wa ilahu Musa, dan Tuhan Nabi Musa,
fanasi, tapi dia lupa. Maknanya ini sebenarnya Tuhan Nabi Musa, tapi dia terlupa Tuhan dekat sini, dia pergi cari tempat lain. Mandai dia orang ni. Kan? Ni orang kata palatau ni lah dia. Kan? Dia kata Nabi Musa AS sebenarnya cari Tuhan dia ni, inilah dia. Kita jumpa dah. Dia tak jumpa. Dia kata fanasi. Nabi Musa AS telah lupa. Lupa dalam bahasa Arab ada kalanya membawa maksud tarak, iaitu meninggalkan. Meninggalkan. Nabi Musa AS telah meninggalkan Tuhannya. Dia kata begitulah. Bukan lupalah, tapi meninggalkan. Seperti firman Allah, nasullah fanasiyahum. Orang munafik melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Takkan Allah lupa? Allah Ta'ala kan maha mengetahui. Jadi lupa di situ maksudnya lah tarak. Allah Ta'ala abaikan mereka. Allah Ta'ala tinggalkan mereka. Tinggalkan orang munafik kerana mereka tak berzikir kepada Allah. Jadi nasia maksudnya maknanya taraka. Dan lupa di sini, fanasia ni ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan lupa atau tinggal pada ayat fanasia itu kembali kepada Nabi Musa AS. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa lupa atau tinggal di sini maksudnya ialah samiri. Samiri. Okey, kita pergi satu-satu. Kalau fanasia itu maksudnya Nabi Musa AS. Jadi ayat ni maksudnya inilah dia Tuhan Nabi Musa AS, tapi dia telah tertinggal, dia tak jumpa, dia lupa, dia tinggalkan Tuhan dia ini. Itu satu tafsiran. Tapi kalau ayat fanasia itu dikembalikan kepada samiri, maksud dia lain. Maksud dia begini. Inilah Tuhan, kata Bani Israel, inilah Tuhan Nabi Musa AS dan Tuhan kamu semua, ya. Tuhan kamu semua dan Tuhan Nabi Musa AS fanasia, maka si Samiri telah lupa. Maksudnya telah lupa ajaran Nabi Musa yang sebenar. Nampak? Fanasia tu kalau ditafsirkan maka dia telah lupa, iaitu Samiri telah lupa. Maksudnya dengan kata-kata tadi tu Samiri telah lupa ajaran tauhid Nabi Musa AS. Macam kita katalah fulan tu telah meninggalkan sembahyang, dia lupa pesanan mak ayah dia. Macam tu. Fanasia. Sama ada Nabi Musa tu yang nasia ataupun Samiri yang nasia. Kalau Samiri nasia maksudnya Samiri telah melupakan ajaran tauhid yang selama ini diterapkan oleh Nabi Musa AS. Tetapi kalau mengikut Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia kata pendapat yang lebih tepat pendapat pertama lah. Pendapat pertama kerana apa? Kerana banyak asar-asar daripada salafus salih yang menafsirkan begitu. Fanasia itu maknanya Nabi Musa. Nabi Musa AS, ini dakwaan mereka lah. Mereka dakwa bahawa Nabi Musa AS telah melupakan Tuhannya, meninggalkan Tuhannya, iaitu patung tadi. Ini dakwaan mereka lah. Ya. Baik, kemudian afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Tidakkah mereka melihat bahawasanya afala yarawna, tidakkah mereka melihat alla yarji'u, bahawasanya patung itu tidak dapat kembali ilaihim kepada mereka qaulan, dengan perkataan. Maknanya mereka ni tak tengok ke, Allah kata kan, mereka ni Bani Israel tak nampak lagi ke patung tu? Dia tak boleh balas. Kalau kita kata selamat pagi, hai, Assalamualaikum, dia tak boleh jawab sebab dia patung. Cuma bunyi lembu je lah boleh. Jadi macam mana mereka boleh sembah? Itu maksud dia. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Tidakkah mereka melihat bahawasanya patung itu, patung yang mereka sembah tu tak dapat bercakap, tak dapat membalas apa yang mereka ucapkan kepada mereka. Macam mana jadi Tuhan? Wala yamliku lahum dharran wala naf'a, dan patung itu tidak memiliki bagi mereka sama ada mudarat ataupun manfaat. Dia nak bagi susu pun tak boleh, dia patung. Emas tu boleh lah dia bagi. Ambil sikit emas, dapat duit. Tapi itu sebahagian daripada diri dia, tak boleh pula. Jadi memang tak ada manfaat, tak ada mudarat. Dia maknanya kata, senang kata, mereka ni apakah mereka tak nampak apa yang mereka sembah tu adalah makhluk Allah yang lemah,
yang tak sepatutnya dijadikan Tuhan. Walaqad qala lahum Harun min qabl, dan demi sesungguhnya Nabi Harun alaihissalam telah mengatakan kepada mereka, iaitu kepada Bani Israel, min qabl, sebelumnya lagi. Maknanya sebelum itu, sebelum Nabi Musa alaihissalam balik kepada Bani Israel, sebenarnya Nabi Harun ada dalam mereka tu ada. Nabi Harun ada bersama dengan Bani Israel yang kita pernah sebutkan sebelum ni, 620,000 orang tu. Ya, Nabi Harun ada, dan Nabi Harun telah pun bagi nasihat. Apa nasihat dia? Ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi, hanya sahaja kamu telah diperdayakan dengan patung itu. Kamu ni telah futintum, fitnah, kamu telah diperdaya dengan patung itu. Nabi Harun dah bagi nasihat. Saya terbaca dalam internet, mungkin laman web Arab, tapi mungkin ni Arab yang liberal lah. Dia kata kisah ni menunjukkan bahawa sebenarnya Nabi-Nabi pun tak maksum. Dia kata dia nak lawan Islam lah. Buktinya apa? Dia kata ni Nabi Harun, tak mencegah Bani Israel menyembah patung. Padahal Quran bagi tahu Nabi Harun sudah pun bagi nasihat. Walaqad, siap sebut walaqad lagi. Walaqad ni maknanya demi sesungguhnya. Maknanya bukan tipu-tipu, memang sesungguh-sungguhnya bahawa Harun telah pun beri nasihat kepada kaumnya sebelum datangnya Nabi Musa dari Bukit Tursina. Kata Nabi Harun, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi, kamu ni hanya saja diperdaya oleh patung itu. Wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenar ialah Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikut aku, jangan ikut Samiri, ikut aku. Jadi dah diberikan nasihat, sudah dicegah kemungkaran itu. Wa ati'u amri, dan taatlah perintahku. Ini dalam ayat ni, ayat ke-90 ni, kata Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dalam ayat ni sebenarnya terkandung satu manhaj, satu metod dakwah yang bagus. Iaitu apa dia? Pertama sekali, kita hendaklah cegah dulu kebatilan. Ini digambarkan dengan kata-kata innama futintum bihi. Yang kedua ialah kita hendaklah bila kita berdakwah, kita menyeru kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan kata-kata Nabi Harun AS, wa inna rabbakumur rahman. Yang ketiga, bila kita nak berdakwah, kita kena seru kepada Nabi, suruh untuk mengikuti Nabi, iaitu wa ati'u amri. Fattabi'uni itulah mengikuti Rasul. Wa ati'u amri maksudnya ialah menyeru kepada hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, ini adalah satu susunan dalam dakwah yang baik. Mula-mula kita bagi tahu dulu apa yang mereka buat ni tak betul. Kamu sembah berhala ni tak betul. Innama futintu bih. Yang kedua, perkenalkan dia kepada Allah. Tuhan kita sebenarnya Allah. Allah yang bagi kita rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat. Fattabi'uni, perkenalkan pada Rasul. Oleh kerana Nabi Harun tu dia sendiri Rasul, jadi dia pun katalah fattabi'uni. Tapi kalau kita dakwah, jangan kita kata fattabi'uni pula. Kita kata fattabi'ur Rasul lah, ikut Nabi SAW. Sebab kejayaan manusia hanya dalam mengikuti cara Nabi SAW. Ajak mereka, setelah ajak pada Allah, ajak pada Rasul. Wa ati'u amri. Wa ati'u amri ditafsirkan sebagai ikut hukum hakam syariat. Apa yang haram tinggalkan, apa yang wajib laksanakan. Itu 4 perkara. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, sepatutnya bila Nabi Harun AS dah guna metod ini, sepatutnya Bani Israel ini ikutlah. Sebab metod ini adalah metod yang terbaik. Kata Imam Ar-Razi, metod ataupun cara dakwah Nabi Harun sudah pun berdakwah kepada Bani Israel dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik, kata Imam Ar-Razi. Tetapi masalahnya ialah Bani Israel tu tetap degil. Dia tetap degil. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, lan nabraha alaihi akifin, kami tidak akan meninggalkan untuk
tetap. Akif ni macam kita kata i'tikaf kan. I'tikaf ni maknanya apa? Duduk di satu tempat kan. Menetap di satu tempat. Menetap di satu tempat. Jadi maknanya di sini kata Bani Israel, kami tetap akan menyembah patung ini. Lan nabrah. Nabrah ni maknanya tinggal. Jadi kata lan nabrah, kami sekali-kali tidak akan meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan penyembahan patung ini. Kami akan akifin, tetap menyembahnya hatta yarji'a ilaina Musa, sehinggalah Nabi Musa AS balik kepada kita. Kami akan sembah juga sehinggalah Nabi Musa AS balik kepada kita. Ya, sebenarnya mereka ni lagi takut Nabi Musa daripada Harun. Sebab Nabi Harun ni lembut sikit. Nabi Musa garang, keras. Sebab tu dalam tafsir Qurtubi ke apa saya baca, ya, antara kata-kata Nabi Musa AS pada Nabi Harun, ini dalam tafsir lah, dalam ayat tak ada. Dalam tafsir ni mungkin betul, mungkin tak betul. Nabi Musa AS kata Nabi Harun, kenapa kamu tak ikut cara aku? Kalau aku dah bunuh mereka semua yang menyembah berhala. Nabi Musa AS keras. Kenapa kamu tak ikut aku? Bukankah kamu tahu kalau aku ada pada masa itu memang aku bunuh semua. Kenapa tak ikut cara aku? Itu dalam tafsir sebut begitulah. Kan? Okey, sambung balik ayat Quran. Qala ya Harun. Inilah ayat dia. Ni. Qala ya Harun. Kata Nabi Musa AS, wahai Harun, ma mana'aka, apa yang menghalang kamu, idh ra'aitahum, ketika mana kamu melihat mereka dallu, telah sesat. Alla tattabi'ani, tidakkah kamu mengikuti aku? Ada sebahagian ulama tafsir mengatakan, maksud tidakkah kamu mengikuti aku tu, maksudnya lah, kamu tak ikut cara aku ke? Kan kamu tahu kalau cara aku nampak benda macam ni, aku bunuh. Ada tafsir kata begitu. Tapi kita ambil yang ni lah, yang apa kata, yang dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Tontawi ni. Okey, kita pergi satu-satu balik. Kalau dalam tafsir Tontawi ni, dia ni sikitlah, lembut sikit tafsirannya tu, kata Syekh Tontawi kata, maksud tidakkah kamu mengikuti aku, maksudnya tidakkah kamu menjadi seperti aku, marah untuk tujuan agama Allah. Alla tattabi'ani, tidakkah kamu ikut cara aku, maksudnya ialah apakah kamu tidak ada sifat marah seperti mana sifat marah aku untuk agama Allah Ta'ala? Kamu tak ada sifat marah ke? Afa'asaita amri. Afa'asaita amri. Sebelum tu dah sebut dah ni. Ya, dah sebut. Tapi sebenarnya ialah Nabi Harun AS, kalau dari segi hukumnya, dia telah buat apa yang wajib ke atasnya. Dia dah bagi nasihat. Bukan dia cuai, dia tak dikira cuai. Kita tak boleh kata Nabi Musa AS lebih teliti ke dalam dakwah, Nabi Harun ni cuai, tak. Sebab Nabi Harun sudah pun sampaikan. Dia apa yang wajib ke atas para rasul ni, menyampaikan je. Bukan paksa. Menyampaikan saja. Dia dah sampaikan. Maka kalau ikutkan dah terlepas daripada kewajipan. Sebab itu kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, setelah Nabi Harun AS melarang perbuatan menyembah patung lembu tadi, Nabi Harun AS telah mengasingkan diri mereka, duduk jauh sikit, mengasingkan diri mereka dengan yang baki Bani Israel tadi. Dan ketika itu yang tak menyembah patung itu ialah 12,000. Maknanya 12,000 orang Bani Israel daripada 620,000. Oh, sikit sangat tu. Yalah, 12,000 tu memang ramai lah. Tapi nak dibanding dengan 12,000 daripada 620,000 Bani Israel. 12,000 ni mereka baik. Mereka tak sembah berhala. Mereka asingkan diri bersama dengan Nabi Harun. Tapi masih dalam kawasan yang sama lah. Cuma duduk asing. Duduk asing. Di sini, berdasarkan kenyataan Imam Qurtubi ni, dapatlah kita ambil pengajaran bahawasanya, bila kita ni tak mampu mengubah maksiat, sepatutnya kita asingkan diri daripada ahli maksiat. Jangan kita sama-sama duduk, kan. Dah tahu kita memang tak boleh ubah, jadi jangan kita duduklah dalam kalangan mereka, duduk asing, kan, supaya menunjukkan kita ni tidak redha dengan kemungkaran tersebut.
Jadi ketika Nabi Musa AS balik itu, kata Imam Qurtubi, Nabi Musa AS pertama sekali yang Nabi Musa AS dengar bila sampai dekat kawasan tu, Nabi Musa AS dengar suara orang, suara yang kuat, menjerit-jerit. Bila Nabi Musa AS dekat, rupa-rupanya baki yang setelah ditolak 12,000 itu, baki itu menari. Yarkusuna haulal ijl. Baki Bani Israel tadi, yang ramai tadi, mereka sedang menari-nari di sekeliling patung lembu tadi. Nak kata punya jahil sungguh, orang yang menyembah berhala ni. Bayangkanlah macam mana keadaan kalau kita berada di tempat tu, kan? Kita balik daripada kawasan tempat yang suci, balik daripada munajat kepada Allah selama 40 hari, bersih hati, tak buat apa-apa maksiat. Memang 40 hari itu memang hanya dengan Allah Ta'ala saja. Tiba-tiba balik tengok masyarakat sekeliling tengah menari sakan, menjerit, di sekeliling patung lembu tadi. Memanglah Nabi Musa AS marah. Afa'asaita amri, afa'asaita amri, adakah kamu telah mengingkari, telah memaksiati. Memaksiati maksudnya mengingkari, mengingkari perintahku. Ini kata Nabi Harun, Nabi Musa AS kepada Nabi Harun. Maka Nabi Harun AS pun minta belas kasihan, minta simpati daripada Nabi Musa AS. Wahai Musa, janganlah marah sangat, kan? Apa ayat Nabi Harun AS? Qala yabna umma. Qala, kata Nabi Harun, yabna umma, wahai anak ibuku. Wahai anak ibuku. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kamu cekak janggutku dan juga kepalaku. Dalam tafsir mengatakan bahawa Nabi Musa AS ni punya marah dengan Nabi Harun, dipegangnya macam ni, satu kepala, satu lagi janggut. Kau buat apa ni? Macam itulah. Kan? Kau tak ikut ke cakap aku? Padahal Nabi Harun tu abang dia. Abang dia. Abang pada Nabi Musa. Nabi Musa pegang janggut dan goyang kepala dia. Kau tak ikut ke cakap aku? Afa'asaita amri. Adakah kamu tidak mengikuti arahanku? Yang main-main dengan Nabi Musa ni. Masya Allah. Jadi Nabi Harun kata, wahai anak kepada ibuku, janganlah kamu pegang kepala aku macam ni dan cekak janggut aku macam ni. Tapi persoalannya di sini, kenapa Nabi Harun kata pada Nabi Musa, wahai anak ibuku? Sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa mereka ni adik-beradik dari sebelah mak saja. Sebab tu dipanggil ya bena ummah. Ada sebahagian ulama tafsir, dia ambil zahir ayat. Dia kata Nabi Harun dan Nabi Musa ni adik-beradik dari segi mak saja, sama mak. Sama ibu tapi tak sama bapa. Tapi jumhur ulama tafsir, kata Imam Al-Alusi, jumhur ulama tafsir kata tak, mereka ni memang adik-beradik seibu sebapa. Habis tu kenapa panggil ya bena ummah? Kata Imam Al-Alusi, ini ialah ayat untuk minta simpati. Sebab ibu tu ialah lambang kasih sayang. Jadi dia kata pada Nabi Harun, wahai Harun, bukankah kita ni sama mak? Macam tu lah. Wahai Harun, kita ni kan sama mak, kan? Janganlah kamu marah, kan? Kamu tak ingat ke kita ni sama-sama dibesarkan oleh ibu yang sama. Ibu kita main dengan kita berdua. Macam itulah kiranya. Sebab tu disebut mak, ya benar ummah. Dia tak sebut bapak. Bapak ni tak nampak sangatlah ni kan. Kasih sayangnya nampak, tapi maksud kata lebih lagi lah nampak pada mak. Jadi jumhur ulama kata mereka ni Harun dan Nabi Musa bukannya seibu sahaja, tapi seibu dan sebapa. Memang adik-beradik sungguh. Cuma Nabi Harun kata pada Nabi Musa, wahai anak ibuku, kerana apa? Kerana nak minta simpati daripada Nabi Musa. Janganlah marah sangat. Kita ni sama mak. Kamu tu adalah anak kepada mak aku. Macam tu. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Al-Alusi, dia kata ada riwayat mengatakan bahawa
Nabi Musa AS ketika itu pegang rambut, cekak rambut Nabi Harun dengan tangan kanannya dan cekak janggut Nabi Harun dengan tangan kirinya macam tu. Dalam keadaan marah. Dia kata, kau buat apa Harun? Adakah kamu tak menjalankan tugas kau? Lalu setelah kemudian Nabi Harun mengatakan lagi, setelah mengatakan ayat pujukan tadi, ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, kata Nabi Harun lagi, inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Sesungguhnya aku khawatir aku khawatir kamu mengatakan, inni khasyitu an taqula, aku khawatir kamu akan mengatakan kepada aku, farraqta baina bani Israil, kamu telah memisahkan atau memecah belahkan di antara Bani Israel. Nabi Harun kata, aku ni tidak berkeras melarang mereka kerana nanti mereka akan terpecah kepada dua kumpulan. Dan memang terpecah dah pun. Kan? Tapi takut nanti berpecah lagi lah. Jadi aku takut, kata Nabi Harun, kamu akan mengatakan kepada aku, wahai Harun, farraqta baina Bani Israel, kamu telah memecah belahkan di antara Bani Israel. Sebab itulah aku berlemah lembut dengan Bani Israel. Itu alasan yang diberikan oleh Nabi Harun AS. Walam tarqub qawli, dan aku khawatir engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku. Maknanya aku takut nanti kau pun tak percaya cakap aku. Kau tuduh aku, bahawa aku ni telah memecah belahkan di kalangan Bani Israel. Jadi dan potongan ayat 93 dan 94 ni walaupun pendek, ada banyak pengajaran. Ada banyak pengajaran. Yang pertamanya ialah Nabi Harun AS bukanlah sengaja mengambil tindakan berlemah lembut, tapi kerana khawatir Bani Israel kalau berpecah lagi susah nak disatukan semula, sebab bilangan mereka ni terlalu ramai. Sebab itulah Nabi Harun ambil pendekatan berlemah lembut. Dia khawatir nanti bila Nabi Musa AS balik, Nabi Harun akan dikatakan oleh Nabi Musa bahawa Harun, kamu telah memecah belahkan Bani Israel. Dan juga daripada potongan kisah ini juga, kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, di sini menunjukkan bahawa janggut itu sendiri adalah sunnah para anbiya. Sebab dalam ni jelas menunjukkan bahawa Nabi Harun AS ia mempunyai janggut. Jadi eloklah orang lelaki ni, eloklah dia ada janggut walaupun sedikit, tak dapat banyak pun. Macam kalau mazhab Syafi'i satu genggam. Kalau tak dapat satu genggam pun, beberapa pun, mana-mana ikutlah kemampuan masing-masing. Kalau bolehlah ada janggut walaupun sedikit, sebab itu adalah sunnah Nabi SAW. Kita dalam mazhab Syafi'i kita kata sunnah lah, tapi kalau mazhab lain wajib. Wajib. Kalau di India, di Pakistan kan, almarhum ayah saya memang selalu pergi sana, dan juga kawan-kawannya pun biasa pergi berdakwah sana. Dia kata kalau dekat masjid tu imam dia tak ada janggut, tak ada orang akan jadi makmum dia, semua akan sembahyang tempat lain, sebab dikira ahli maksiat. Sebab kalau tak buat benda yang wajib, dikira apa? Dikira ahli maksiat, fasik. Bagi mereka macam tu. Bagi mazhab Hanafi wajib janggut mesti kena ada, sikit ke banyak yang penting ada. Tak boleh licin terus, tak boleh licin. Tapi kita mazhab Syafi'i masih longgar lagi, sunat. Walaupun sunat, kita tetap galakkanlah. Cuma kalau perkara itu sunat, cara galakan tu mesti lembut lah. Jangan sampai jadi macam Wahabi, keras kan. Ni tak berjanggut ni, melanggar sunnah. Tak, kita lemah lembut lah. Sebab benda tu bukan wajib, sunat bagi mazhab Syafi'i. Kita galakkan dengan cara yang lebih lembut, berbanding kita nak menggalakkan benda yang wajib. Wajib memang kena keras sikit lah, sebab benda tu wajib. Baik. Jadi kita berhenti di sini sebab ayat yang seterusnya ni, dia dah masuk, dia masih lagi kisah yang sama, tapi dah masuk dialog lain, dialog antara Nabi Musa AS dengan Samiri pula.
Setelah tadi Nabi Musa AS cakap dengan Nabi Harun, apa kamu buat? Nabi Harun pun jawab begini, apa yang aku nampak macam ni. Okey, Nabi Musa AS tinggalkan. Mana kata okeylah, tidak menghukum Nabi Harun. Sebab Nabi Harun ada alasan, ada hujah dia kenapa dia berlemah lembut. Lepas tu Nabi Musa AS tak lepaskan, tidak biarkan Samiri begitu saja. Nabi Musa AS pergi kat Samiri dan tanya pula Samiri, kau buat apa? Apa yang kamu buat sampai sehinggakan Bani Israel telah jadi sesat? Nanti kita akan bincangkan, ya, sebab ayatnya pun ada panjang jugalah, dalam setengah muka juga ni, dialog antara Nabi Musa AS dan juga dan juga Samiri. Kita berhenti di sini insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Taala beri kita kefahaman, dapat kita beramal selari dengan pengajaran yang kita telah kumpulkan dan kita telah kutip daripada ayat-ayat yang kita baca insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Wallahu alam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.